Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Khas edisi petang 11 Jun 2020 bersama saya, Lia Amira Anwarigos. Berita utama, perkhidmatan feri melibatkan jalan pesisir di negeri ini akan digantikan menerusi pembinaan jambatan dalam tempoh 3 tahun akan datang. Ketua Menteri Datuk Petinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg berkata, semua kawasan tersebut melibatkan laluan pesisir dari Kuching ke Sibu yang akan dihubungkan dengan pembinaan jambatan dan sekaligus merangsang pertumbuhan ekonomi pelbagai sektor terutamanya industri pertanian. Bercakap ketika ditemui media selepas menyempurnakan simbolik pecah tanah projek jambatan Sungai Kurian Saratok hari ini, beliau memberitahu antara jambatan yang giat dibina ialah projek jambatan Batang Saribas Pusak termasuk jambatan Sungai Kurian. Dan kita dalam masa 3 tahun tidak ada mempunyai feri lagi. Semua tempat-tempat di pesisir ini akan kita bekalkan dengan jambatan dan juga jalan koselut, bermakna kita tidak lagi mempunyai feri dari Kuching hinggalah ke Sibu. Dan ini akan menjanakan kegiatan yang lebih aktif lagi dalam bidang ekonomi yang lain, khasnya pertanian dan juga mobiliti di kawasan kita. Jelas Datuk Petinggi Abang Zohari, pembinaan jambatan dan jalan pesisir pantai merupakan strategi jangka panjang dalam memastikan rakyat Sarawak menikmati akses perhubungan yang sempurna pada masa depan. Terdahulu, beliau yang diiringi Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak, Datuk Amar Jaul Sameon telah menghadiri taklimat projek pembangunan di Pejabat Daerah Pusat. Untuk rekod, projek jambatan Batang Saribas Pusak yang memakan kos sebanyak RM375.5 juta dijangka siap sepenuhnya pada Jun 2023. Manakala projek jambatan Sungai Kurian Saratok yang bernilai RM75.02 juta pula dijangka siap menjelang Mac 2022. Dalam pada itu, ujar beliau, semua penggiat industri terutamanya dalam sektor pembinaan di Sarawak perlu mematuhi prosedur operasi standard SOP dengan melaksanakan projek mengikut norma baharu dalam memutuskan rantaian COVID-19. Antara SOP yang perlu dipatuhi oleh setiap kontraktor projek pembinaan adalah memastikan semua pekerja diperiksa suhu badan terlebih dahulu sebelum memulakan kerja. Untuk itu, beliau akan mengarahkan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak supaya memastikan semua pemain industri tapak pembinaan mematuhi perintah yang ditetapkan. Kita hendaklah memperbaiki SOP kita. Bagaimana kita memulakan kerja-kerja construction ini dengan cara norma yang baru. Tadi kita telah berbincang dan kita akan berunding dengan pihak bencana negeri di mana kita tiap-tiap tempat site construction kita letakkan juga dormitory, iaitu tempat untuk kita menempatkan para pekerja. Dan ini hendaklah kita siapkan mengikut SOP. Selanjutnya, sehingga kini Syarikat Petroleum Nasional Berhad Petronas masih belum membuat sebarang pembayaran cukai jualan ke atas produk petroleum Sarawak. Sebaliknya telah mengemukakan rayuan di Mahkamah Rayuan. Menurut Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak, Datuk Amar Muhammad Asfia Awang Nasar dalam sidang media selepas mempengerusikan Mesyuarat Perunding Perjanjian Malaysia 1963 Sarawak di Kuching pada Rabu, 5 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN telah dilantik di dalam jawatan kuasa tersebut bertujuan untuk berunding dengan Petronas mengenai pembayaran cukai berkenaan. We propose unanimously the negotiating team from this committee, comprising 1. Yang Berhormat Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah as head of the negotiating team, 2. Yang Berhormat Datuk Grawat Gala, 3. Yang Berhormat Datuk Idris Buan, 4. Yang Berhormat Datuk Sebesin Ting, 5. Yang Berhormat Encik Si Chehab. So this will give a balance where everybody is represented. After all, one of the terms of reference
of this committee is it must be represented by political parties. And these are all lawyers. Jelas Datuk Amar Asfia lagi, sekiranya tiada keputusan dicapai melalui rundingan, kes sivil akan diteruskan terhadap Petronas dan Kerajaan Sarawak tidak akan melayan sebarang pemotongan atau pengurangan jumlah cukai tersebut. Untuk itu, Kerajaan Sarawak kini dalam proses menuntut cukai jualan petroleum Sarawak bagi tahun 2018 yang berjumlah 2.878 bilion ringgit. Berdasarkan keputusan Mahkamah Tinggi pada 13 Mac lalu, yang mana Sarawak mempunyai hak dan kuasa di bawah Perlembagaan Persekutuan untuk mengenakan cukai jualan ke atas produk petroleumnya. We won the High Court case. The judge is in favor with Sarawak, and then pointed out Article 95, bracket capital B, capital C, where the state can impose sales tax. The power was given by the Intergovernmental Committee in 1963. Beralih ke perkembangan harian COVID-19. Sarawak terus mencatat sifar kes positif hari ini menjadikan jumlah keseluruhan kekal sebanyak 556 kes. JPBN Sarawak dalam kenyataannya turut memaklumkan terdapat 5 kes sembuh dan discharge yang mana 4 dari Hospital Umum Sarawak dan 1 dari Hospital Bintulu. Justru, peratus kenaikan kes sembuh dan discharge direkodkan adalah 95.50% iaitu 531 orang. Berikut pula, setiap jabatan dan agensi kerajaan perlu mempunyai pengurusan rekod yang baik dan bersistematik. Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Datuk Amar Jaul Sameon dalam wawancara program Bual Santai sempena sambutan Minggu Arkib Sedunia 2020 pada Rabu berkata, ia perlu dalam memelihara rekod jabatan dan agensi kerajaan yang mempunyai nilai sejarah dan ekonomi. Pustakaan Negeri Sarawak has embarked on 2 systems, namely Archival Management System or ARMS and State Records Management System, SRMS, to assist our stakeholders in achieving international standards in records and archives management, especially in supporting the state's digital economy and good governance. Sekian bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Dapatkan berita terkini Sarawak dengan melayari portal ukas.sarawak.gov.my, Ukas channel di YouTube atau melalui Facebook, Twitter, Instagram dan aplikasi Telegram Buletin Ukas. Sebagai penutup buletin, ikuti 10 amalan pemakanan sihat. Salam Ukas.